Salam sejahtera semua, nama saya Jocelyn binti Donius dan matriks nombor saya MS2410316669. Saya akan membentangkan bagi pengenalan isu ini. Masyarakat pada zaman sekarang, iaitu kita sendiri, sudah terbiasa dengan adanya perkembangan teknologi yang memberikan pelbagai kebaikan maupun keburukan. Antaranya ialah media sosial. Masyarakat telah menjadikan media sosial ini sebagai medium penting untuk berhubung dengan orang lain tanpa berjumpa secara fizikal. Pengguna media sosial iaitu kita sendiri sebagai masyarakat juga menjadikan ia bagi menguruskan hal-hal berkaitan pekerjaan ataupun peribadi. Dengan ini, kita dapat menyampaikan maklumat pada bila-bila masa atau di mana sahaja kita berada. Tetapi dengan berkembangnya teknologi dalam penggunaan media sosial ini telah memperlihatkan dampak yang negatif jika disalahgunakan, terutama sekali dalam isu penyebaran ajaran sesat akhir zaman yang bertentangan dengan ajaran agama. Terdapat beberapa individu ataupun kumpulan yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita sendiri memanfaatkan media sosial dengan menyebarkan ajaran sesat akhir zaman yang bertentangan dengan agama dalam aplikasi seperti WhatsApp, TikTok dan juga Facebook. Kita juga dapat melihat pengguna aktif media sosial pada zaman sekarang ialah golongan remaja ataupun orang muda yang masih memerlukan bimbingan dan juga pendidikan yang berterusan terutamanya dari segi agama. Isu ini telah mewujudkan kebimbangan kerana manusia sangat mudah terpengaruh dengan maklumat yang bersifat manipulatif, kerana ia mempengaruhi juga kepercayaan dan juga fahaman bagi seseorang individu, terutama sekali lebih-lebih lagi di negara kita Malaysia yang sangat sensitif dengan hal-hal berkaitan agama. Oleh itu, untuk membincangkan isu ini, terutama sekali dari sudut logik dan juga metafizik serta epistemologi, saya serahkan kepada rakan saya untuk menjelaskan dan membincangkannya lebih dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusyafira Hazwani binti Hasirun dan nombor matriks MS2410316655. Hari ini saya akan membentangkan topik sorotan teori konspirasi terpilih. Dalam era digital masa kini, kita berdepan dengan satu fenomena yang semakin membimbangkan, iaitu penyebaran ajaran sesat akhir zaman melalui media sosial. Menurut Ahmad Shahid dan Aini Raudah 2024, kekurangan pengetahuan agama dalam kalangan pengikut menjadi faktor utama kemunculan isu ini. Apa yang lebih membimbangkan ialah apabila teori konspirasi ini berselindung di sebalik naratif keagamaan. Contohnya, dakwaan bahawa Imam Mahdi telah pun muncul secara rahsia atau bahawa Dajjal kini sedang beroperasi di dunia. Hujah-hujah mereka sering menggunakan dalil agama secara salah dan di luar konteks. Kononnya, untuk membuktikan dunia kini dikawal musuh Islam secara tersembunyi. Malah, teori seperti Illuminati dan Freemason sering dikaitkan dengan perancangan New World Order dan simbol-simbol seperti mata satu serta segitiga dalam hiburan juga dikatakan sebagai bukti. Lebih mengejutkan, ada pula individu yang mendakwa diri mereka sebagai Tuhan atau penyelamat akhir zaman di platform seperti TikTok dan juga YouTube. Mereka menolak ulama dan institusi agama dan ini jelas menunjukkan penyelewengan akidah. Golongan muda menjadi sasaran utama kerana mereka aktif di media sosial namun kurang asas ilmu agama seperti yang ditegaskan oleh Muhammad Khairul Naim 2025. Ramai orang cenderung mempercayai teori dan andaian walaupun tanpa bukti yang kukuh. Akibatnya, penyebaran teori konspirasi ini bukan sahaja menyesatkan tapi turut mengancam keharmonian sosial serta kepercayaan terhadap institusi agama dan ilmu yang sah. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Hai semua, nama saya Angeline dan saya akan membentangkan bahagian analisis logik bagi kes ajaran sesat di Malaysia, iaitu kumpulan perjalanan mimpi yang terakhir atau ringkasnya PMYT.
Pada tahun 2021, kumpulan ini menjadi perhatian ramai apabila ketuanya seorang wanita bernama Sita Anur mendakwa bahwa Perang Dunia Ketiga akan bermula di Sabah dan dia telah mendapat wahyu daripada Tuhan untuk memimpin manusia. Ajaran ini disebarkan secara meluas melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Ini adalah menurut Astro Awani 2021. Jika kita analisis dari sudut logik, hujah kumpulan ini mengandungi beberapa kesalahan besar. Pertama, mereka menggunakan hujah pusing bulat. Contohnya, Sita berkata, "Saya dipilih oleh Tuhan sebab saya mendapat mimpi." Tetapi, mimpi itu sendiri digunakan sebagai bukti. Tiada pengesahan luar, tiada dalil atau sokongan ilmiah. Kedua, mereka menggunakan rayuan kepada ketakutan. Mereka menakutkan orang dengan ancaman kiamat dan berkata, Perang Dunia Ketiga akan berlaku di Sabah. Jadi semua orang mesti ikut saya kalau mau selamat. Ini bukan hujah rasional, tapi cara untuk kawal pengikut guna emosi. Ketiga, Sita juga menggunakan autoriti palsu. Dia tiada kelayakan agama, bukan ustazah atau ulama, tapi mengaku sebagai pemimpin akhir zaman. Dia hanya guna mimpi, penglihatan, dan kata-kata sendiri untuk meyakinkan orang lain. Menurut Majelis Agama Islam Selangor, ajaran sesat biasanya dibawa oleh individu yang mendakwa menerima wahyu tanpa bukti sah dan boleh membawa kekeliruan akidah serta perpecahan dalam masyarakat Islam. Ini adalah menurut Muhammad Zaki bin Hashim 2019. Jadi, kesimpulannya, hujah PMYT adalah tidak sah daripada sudut logik. Ia tidak berasaskan bukti rasional tetapi bergantung kepada emosi, ketakutan, dan dakwaan pribadi yang tidak boleh dibuktikan secara objektif. Sekian daripada saya. Salam sejahtera, nama saya Sunimi Jasmine dan nomor kad metrik saya MS241031653. Saya akan membentangkan tentang isu ajaran sesat di Malaysia dari sudut pandang metafisik. Pada bahagian pertama, yaitu perspektif metafizik terhadap ajaran sesat. Dalam kerangka falsafah Islam, ajaran sesat bukan sekadar penyimpangan akidah, tetapi juga menjabar asas metafizik Islam itu sendiri. Ajaran seperti wahdatul wujud, ekstrim dan pluralisme agama, radikal telah meruntuhkan struktur kosmologi Islam yang berteraskan tauhid. Ia menolak kenabian sebagai perantara sah antara Tuhan dan manusia dan menafikan peranan akal serta ijma dalam memahami wahyu. Akibatnya, pemahaman tentang reality menjadi kabur dan menjerumuskan pengikut kepada disorientasi spiritual. Pada bahagian yang kedua, manifestasi sosial ajaran sesat. Ajaran sesat bukan wujud secara terasing. Ia berpunca daripada kelemahan epistemologi masyarakat. Banyak ajaran sesat mengeksploitasi unsur mistik, simbolisme, dan juga pengalaman metafizik palsu. Sebagai contoh, Kerajaan Langit di bawah Ayah Pin mendakwa menerima wahyu secara langsung serta memiliki kuasa gaib. Ini menghasilkan komuniti tertutup dengan sistem kepercayaan yang bercanggah dengan Islam arus perdana. Dan pada bahagian yang ketiga yaitu tindakan institusi dan implikasi falsafah. Untuk mengekalkan kemurnian metafizik Islam, tindakan holistik telah diambil oleh institusi agama dan juga negara. Jakim dan Majlis Fatwa Kebangsaan telah menyenaraikan lebih 20 ajaran sesat termasuk Syiah, Mila Abraham, dan lain-lain. Usaha pemulihan akidah digiatkan melalui kuliah, seminar, dan juga penerbitan ilmiah. Falsafahnya, pendekatan ini mengukuhkan Islam sebagai sistem kepercayaan berasaskan wahyu, akal, dan tradisi nabawi, serta
responsif terhadap pengaruh pasca modern dan spiritualisme bebas. Oleh itu, sebagai penutupnya, kita harus menyadari bahwa penjagaan metafisik Islam bukan tanggung jawab institusi semata-mata. Ia memerlukan keterlibatan masyarakat, pendidikan berterusan, dan kefahaman yang jitu tentang struktur reality menurut Islam. Semoga apa yang disampaikan ini membuka ruang dialog dan penyelidikan lanjut dalam bidang metafisik kontemporari. Terima kasih. Salam sejahtera semua, nama saya V. Erenalasius, bernomor matriks MS241031727 akan membentangkan bagian saya, yaitu analisis epistemologi dalam isu ajaran sesat di Malaysia. Dalam analisis ini terdapat satu persoalan, yaitu adakah isu ini bersifat terap empirikal atau sekadar testimoni. Terdapat 3 punca yang menyebabkan isu ini berlaku di Malaysia. Punca utama adalah kejahilan yang disebabkan oleh individu yang kekurangan ilmu dan kefahaman terhadap ajaran Islam. Oleh itu, ianya akan menyebabkan individu itu gagal memperoleh dan menilai pengetahuan yang sahih. Seterusnya ialah pengaruh falsafah luar yang membawa kepada pengaruh tawaruk falsafah dan kebatinan bercampur aduk, seperti konflik antara wahyu dan epistemik. Yang terakhir ialah berpunca daripada era klasik hingga era pasca modern yang akan mengubah pengetahuan masyarakat mengikuti zaman. Plato memberikan cadangan bahwa pengetahuan yang diperoleh haruslah disokong oleh justifikasi yang sahih. Yang seterusnya ialah Descartes pula mencadangkan supaya masyarakat haruslah mempunyai keraguan epistemologi bagi mencegah isu ini daripada tersebar. Yang terakhir, empirisme memberikan cadangan bahwa pengetahuan haruslah diverifikasi dengan pengalaman dan bukti. Untuk mengaitkannya dengan saintifik, ianya haruslah menuntut bukti yang kukuh. Pengulangan dan penilaian daripada rekan sebaya adalah sangat berbeza. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Vanessa, nomor metrik saya MS241031684. Saya akan membahas tentang kesimpulan mengenai topik ini. Secara keseluruhannya, penyebaran ajaran sesat hendaklah ditangani secepat yang mungkin, karena perkara ini sangatlah berbahaya dan boleh mengancam kestabilan akidah umat Islam. Ajaran sesat ini sebenarnya berpaut pada jalan cerita tentang keagamaan dan teori konspirasi yang nampaknya seperti sahih, namun ia sangat bertentangan dengan ajaran agama. Melalui sudut logik, ajaran yang dinyatakan adalah tidak kukuh. Manakala daripada sudut pandangan metafisik, kenyataan yang memiliki kuasa gaib atau menerima wahyu secara langsung adalah sangat bercanggah dengan agama. Seterusnya, sudut pandang epistemologi, sesuatu yang diajarkan dalam ajaran sesat adalah tidak sahih. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menangani isu ini supaya tidak ramai lagi yang terjerumus tentang ajaran sesat yang tidak benar ini.